kajian hari ni. Okay, cikgu akan share. Okay, sekejap Ini adalah soalan yang cikgu dah share dalam isi semalam dan minta kamu buat. Okay, seorang cikgu rasa jelas soalan ni nampak nampak dengan jelasnya kot. Cikgu besarkan sikit. Okay, masing-masing pun dah ada kertas tu di tangan. Okay, so boleh semak je lah. Okay, so cikgu akan sharekan jawapan sekarang. Kamu akan tengok jawapan. Okay, ready So kita akan tengok soalan yang bermasalah saja. Tapi kalau soalan satu pun dah rasanya bermasalah, kita akan bincang jugalah bagi kawan-kawan yang tak berapa mahir tadi. Walaupun kita dah boleh, kawan kita tak boleh, kita tunggulah kawan kita tu sebab kita nak sama-sama pandai. Okay, kita kalau boleh jelas dah hari ni tak lah ulang banyak kali kan. Kalau dah boleh hari ni terus faham, terus je. Kita takkan lupa masa kan. Kemudian kita kena buat lagi banyak latihan supaya apa yang kita belajar tu lekat dalam minda kita lah. Okey, ini adalah skema jawapan untuk soalan semalam. Okey, boleh semua masing-masing tengok kertas masing-masing. Untuk soalan 1, jawapannya 15. Okay, semua orang sedang tanda kertas masing-masing ya? Ya. Okay. Ya. Okay, bagus. Tengok jawapan ni. Okay, soalan 1A 15. 1B 14. 2A julatnya 14. Julat antara kuartil 6. B julat 4. Julat antara kuartil 2. Okay, so far so good ke soalan 1 dan 2? Okay. Okay, good. Yelah sebab cikgu tanya so far so good kan, namanya good lah. Okay, sekarang nombor 3. Nombor 3. Oh, semalam Alif ni dia tanya cikgu soalan nombor berapa tak dapat. Alif ada tak sekarang? Tak Alif. Alif Filmi ada tak? Alif? Bapa kalau sekarang ada, senang kita terus bincang. Kalau cikgu nak tulis kat Telegram tu ayatnya paling panjang, payah sikit nak cakap. Alina ada tak sekarang? Ada? Cepat Syafiq, jawab ni. Tengok kita nak bincang soalan semalam ni. Cikgu pasti lama je yang terdapat yang hujung tu, soalan 5-6 tu. Tak ada, Alif tak ada lah. Okay, tak apa, nanti Alif tengoklah balik rakaman ni. Tapi kalau tak ada masalah, majoriti tak ada masalah, cikgu tak ada nak bincang lah. Okay, ada tak siapa yang bermasalah soalan nombor 1? Nombor 1 ada tak? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Yang menyaut tu yang tak ada. Yang tak menyaut tu cikgu pasti tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada kot. Ya. Nombor 1 tu soalan yang apa tengok balik. Hitung beza antara nilai terbesar dengan nilai terkecil bagi data dalam berikut. Sebab ini TP1 tak mungkin kamu terapkan TP1. Budak sekolah tadika boleh tengok nilai terkecil dengan nilai terbesar. Nilai terkecilnya di sini ialah 37. Betul? 37. Kalau kita sekali dah ni. 37. Dan terbesarnya berapa? 50. 52. Jadi 52 tolak 37. Apa mahu cikgu ni? 15 sebab ada Alif yang dia cakap yang dia faham cikgu tengok nombor berapa, 2 berapa lah semalam tu. Okay. Untuk B pun sama juga cari, ini senang, yang terkecil 81, yang terbesar 95. Jadi 95 tolak 81, jawapannya ini 14. Okey, ini TP1. Sepatutnya tak ada masalah, semua boleh dapat TP1.
Okey, setakat ni semua orang dah dapat satu. Kecuali yang tak hantar kerja semalam 7 orang yang cikgu cakap tadi lah. Nanti cikgu sebut siapa yang tak hantar. Kalau tak hantar lagi kan, Adil? Ke baru hantar sekejap ni? Bawa hantar tadi cikgu. Tengok. Hehehe gelak ya. Nanti kita tengok siapa tak hantar je. Cikgu tadi memang tengok. Ya ke? Tak sampai apa kali? Ada benda kali hantar ni. Yang missing kat sini cikgu sebut Afiq Syahmi. Afiq Syahmi ada? Ada tu. Dah hantar belum? Saya dah buat tapi saya buat cincai. Apa cincai? Macam mana cikgu tengok? Tapi dah try. Afiq nanti Saya yang buat, hantar sebab itu bukti kamu hantar kat cikgu kerja. Tak? Okey tu. Sekarang ni kita bincang tapi Afiq jangan betulkan jawapan tu. Maksudnya Afiq tulis dengan pen merah ke pen lain daripada Afiq tulis jawapan tu. Supaya Afiq boleh semak nanti, oh ini pembetulan yang hari tu buat. Boleh ya? Boleh tu. Okey, lepas tu Damia. Ni cikgu, Apa nak hantar Damia? saya tak reti buat TP5 dan TP6 tu. Macam mana? Tak lepas nak buat TP5 dengan TP6. Tak lepas nak buat. Okey lah, maksudnya kamu lepas TP4 lah sekarang ni. Tak apa, nanti just turn in balik. Turn in dulu. Okay, turn in dulu. Cikgu, kalau turn in dulu, takkan salah-salah ke? Betul, cikgu dah tahu kamu buat. Okay? Yang lain pun sama juga. Ifah Hakim pun sama ke? Cikgu. Oh, sebab tu tak turn in. Nanti turn in kan? Turn in kelas mula ya? Okey. Okay. Syafiq Hafiz Daus. Ya, cikgu. Boleh hantar lagi. Buat tak? Dah buat? Boleh hantar lagi. Belum hantar, tapi dah buat. Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Syafiq Puan. Saya sekat sampai nombor 4 je. 4 lepas. 4 tu lepas, 5 dengan 6 tu. 5 dengan 6. Semua majoriti 5 dengan 6 lah ni. Okey, nanti kita dah bincang ni. Tadi semula. Nur Darwisha. Saya pun tak lepas yang tu. 5 6 juga. Nurul Aida Zarifah. Kelas Oh, apa tu? Kelas H. Boleh pindah kelas. Ada Zarifah bukan kelas ni. Macam mana cikgu? Dia boleh termasuk ni. Cikgu invite kelas kita je. Kan dia masuk kelas kita sekejap tu dia keluar masuk kelas H. Tak ada pun. Tak ada. Tu macam mana dia masuk kelas cikgu ni? Sebab cikgu invite dalam kelas kita je. Tapi tak tahu macam mana sesat ni. Oh, nanti cikgu keluarkan. Aida Zarifah H. Okay. Syakir. Syakir ada? Ada cikgu. Apa Syakir tak hantar? Tak reti ingat buat cikgu. Yang mana tak reti semua ke? Tak. Yang mula-mula tu boleh lah. Yang ujung-ujung. Okey, sampai TV berapa yang Syakir tak dapat tu? 4 tu. Oh, daripada 4 pun dah tak tahu dah. Syakir kena banyak kerja lagi ni, tahu? Okey, kita bincang. Okey, lepas kita dah bincang ni, nanti kamu tadi. Okey, semua orang macam cikgu kata tadi, ada yang tak tahu, tolong gunakan pen apa ni? Pen merah. Jangan cikgu tadi. Okey, so kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, sebab mungkin ada yang tak cakap, dia tak tahu ni. Kita tak nampak kan? Okay, kita cuba nombor 2. Okey, sekarang ni kita kena lapang dada. Pada cikgu tajuk ni senang. Tapi dia memang kena faham konsep, kena tahu formula memang tak payah. Cikgu pun tak hafal, tapi once kamu dah buat banyak kali, kamu jadi hafal. Lepas tu kamu kena tahu simbol-simbol dalam formula tu untuk apa. Okay, untuk yang TP2 masih lagi tak ada masalah rasanya, tapi ada sebab ilmu semalam ada cakap tak sure nombor 2 A ke B
Jadi cikgu, jadi nampak Alif yang dia masuk. Alif ada tak sekarang? Ada juga ada. Semalam nombor 2 kan? 2 yang tak tahu ya? 2 apa? 2B. 2B, 2A lepas lah. Okay, tak apa cikgu bincang cepat-cepat yang mana yang kamu tak, yang boleh. Okay, untuk 2A, julat dan julat antara kuartil ni, yang ini, julat senang saja campurkan semua dia. Julat ni kamu dapat berapa? Julat lah, bukan campur sekali, bukan min. Julat ialah 48 tolak dengan apa? 30? 34. So ini dapat 14 kan? Okay. Ya. Ya. Untuk yang kedua, julat antara kuartil, ini tak boleh buat macam ni Dia kena buat apa? Kena susunkan semula data tu. 34 lagi 37 lagi 42 42 43 berapa lagi? 40 cikgu tak masuk. 40 42 42 40 berapa lagi? 43 46 lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 48. So ni dia akan 8, so dia akan ambil tengah-tengah. Ini ada 3, okey. Ini Q2, Q1, sini, Q3 di sini. Okey, so nak dapat Q ni kena tambah 7 tambah 40, 22, 48. Sini pula 43 tambah 46, 22 dapat jawapan kat sini. So julat antara kuartil berapa cikgu bagi? Apa kamu dapat? Okay, 6 Betul 6? Betul. Cara sama tak? Cara sama ya dengan cikgu ni? Okay, so yang kedua B, cari julat. Okay, sebab dia dalam bentuk jadual, mungkin ada yang tak berapa faham lah macam mana nak buat. Tapi kaedahnya lebih kurang sama juga. Julat kita akan cari skor yang tertinggi ialah 4, yang terbaik ialah sifar. Jadi julatnya 4 tolak sifar 4. Untuk JAK, julat antara kuartil. Okey, jika kamu campurkan semua ni, kegerapan ni semua dapat berapa? Ada, kalau kamu nak buat susun 5, banyaklah pula kan, 5 pula kosong, ada 5 banyak. Jadi cara nak senang, kamu cari, guna yang formula tu. Untuk dapat ni, Q3 tolak Q1 kan. Okay, ni jumlah semua berapa? Kita dapat tak? 30. 30. Okay, jadi nak dapat Q3, apa formulanya? Alif yang tak boleh ni, Alif kena jawab. Kita tanya kena jawab. Alif, yang ni kena pakai formula Q3 tolak Q1 tu, Alif. Alif? Ya cikgu. Ni kan tadi kena jumlahkan dulu kegerapan ni 30 Alif. Lepas tu dekat sini Alif kena buat apa formula untuk Q3, kuartil ketiga. 3 3/4 ni Alif kena darab dengan 30. Okey, berapa Alif cepat? 3/4 kali 30. Alif. 22.5. Berapa? 22.5. Okay, 22.5. Okay, 22.5. Okay, lepas tu untuk Q1 apa formulanya? 1/4. Okay, 1/4 tadi kan? 30. Okay, ni berapa pula ni? 7.5. Okay, 7.5. Tapi bukan nilai ini yang kita ambil
Okey, 22.5, ini adalah carapan 22.5. Kita tengok dekat kekerapan. Tambahkan daripada 5 campur 7 campur 9 sampai jumpa 22.5 tu dekat mana? Okay, contoh, 5 campur 7 berapa? 5 campur 7 baru 12. Campur lagi 9, jadi 21 kan? So dia tak cukup lagi 22.5 ni. So dia kena masuk dekat 6. So kalau 21 campur 6, 27. Maksudnya 22.5 tu duduk kat sini. Duduk kat sini tapi kita kena ambil skor dia 3. Alif boleh faham tak? Cikgu punya skrin ni macam tak bergerak lah. Tak bergerak. Orang lain skrin cikgu bergerak ke? Dia bergerak slow. Dia lambat, dia delay. Ya. Orang lain macam mana? Sama. Maksudnya lambat. Dia lambat sikit. Lambat sikit. Dia baru nak line. Dia baru ada line. Dia baru. Okey tak. Sebab cuaca tak berapa okey ni. Dia apa? Dah mendung. Tapi nampak tak cikgu conteng ni? Baru sampai. Baru sampai. Baru sampai kat mana? Dengan garis tu. Yang cikgu buat 5 sampai 6 tu. Baru sampai situ. Okey, cikgu ucap sendiri je ingatkan dah sampai apa dah. Jadi, ada tadi 22.5 kan yang kita kira tadi kan? Alif. Ya cikgu. Lepas tu ada tambahlah 5 campur 7 campur 9. Tak cukup lagi baru 21. Sebab kita nak sampai 22.5 datanya. So Alif kena tambah dekat 6. Lebih tak apa, kurang tak boleh. Jadi sekarang 27 kan? 5 campur 7 campur 9 campur 6 27 kan? Alif, mana Alif ni? Ya. Oh, kau ya. 27. Maksudnya 22.5 tu dekat yang 27 kita tambah dekat 6 ni tapi kita kena ambil skor dia 3. Nombor atas 3 ni. Yang cikgu nak panah ni, 3 ni. Jadi jawapannya kat sini Q3, kualiti ketiga tu 3 jawapannya. Faham? Faham. Jangan cakap faham, tak faham. Okey, lepas tu tolak dia sama nak. 7.5 tu ada kena buat macam tadi. 7.5 dia duduk kat mana dia? Dekat 5 ni ke ataupun dekat 7 ni? 7. Dekat 7. Tapi Alif nak ambil 7 ke nak ambil skor satu atas? Masa tu nak ambil kegerapan ni ke skor ni kat atas tu? Kegerapan. Ya, kegerapan? Bukan. Ambil skor atas ni, satu ni. Ni. Itu kat satu. Bila kita kira kuartil ketiga, memang kita main dekat kekerapan. Tapi bila nak jawapan sebenarnya adalah skor di atas tu. Sebab kita tak senarai kekerapan ni. Kalau kita senarai, banyaklah kosong tu ada 5 kali, 1 tu ada 7 kali, 2 tu ada 9. Sebab tu kan sebenarnya kita ambil skor atas. Sebab kita susunkan skor, bukan disusunkan kekerapan. Faham tak Alif? Faham. Jadi 3 tolak 1 lah jawapannya 2. Okay, ini pun ada contoh dalam buku teks, boleh lagi enhancekan lagi. Tengok contoh dalam buku teks. Okay. Okay, nombor 3 Alif ada masalah tak? Ada siapa-siapa nombor 3 bermasalah? Ada tak? Kalau tak cikgu tunjuk jawapan ke? Tak ada. Okay, nombor 3 ni. Ni 3. Okay, cek jawapan 3A min 7.33, variance 3.894, sisi MPRY 1.973. Kalau ada macam jawapan tak tepat dengan skema cikgu ni, bagi tahu. Cikgu, Okey. kalau variance tu dapat 3.94, masa saya bunggakan. 3.94 ke 3.9? 3.9. 3.9. Okey. Macam mana ya? Biasanya kan kita ambil sampai 2 titik perpuluhan lah. Lebih selamat.
Sebabnya nombor kita boleh letak sampai 5 angka tau. 5 angka termasuk yang ada kat perpuluhan tu. So kalau nak guna 3.89 okey. Yang buat 3.9 dia akan lari sikit jawapan dia. Okey. Baik. B boleh B. B okey. Dapat. B dia 2.375 beres 2.709 CCMPY 1.86. Okey, nombor 3. Nombor 3. Okey ke tak okey? Okay. Okey. Hafni je yang sebut okey ni, yang lain-lain. Okey, cikgu. Okey. Respon lah. Siapa cikgu sorang-sorang. Okey, nombor 3 sudah. Okey, kita pergi degree 4. Ada tadi Syakir. Mana Syakir? Tapi ada juga yang cikgu sebab saya buat tadi tak ada sikit je. Memang dia boleh menjawab soalan nombor 4 ni. Tapi jawapannya agak salah lah sikit. Memang dia kata dia boleh. Tapi dari segi saya makan jawapan tu dia salah. Okay, kita tengok apa yang cikgu kata salah. Okay, soalan nombor 4 kita pergi soalan dulu Okay, nombor 4. Okay. Kita tengok soalan ni dulu. Okay. A diberi 32, 35, 14, 28, 29, 27, 30 ialah satu set data dan kirakan jumlah dan juga jumlah antara kuartil yang manakah lebih sesuai untuk mengukur taburan set data di atas. Beri alasan anda. Okey. Macam biasa kita cari jumlah dengan jumlah antara kuartil tu semua tu dah ada dalam buku teks juga. Ini okay. Kamu cari jumlah, sama tak jawapan dia kat situ apa tu? Yang tinggi ialah 38 tolak 14. So jawapannya ialah apa ni? 24 ya? 24. 24. Okey, jumlah antara kuartil kita kena susunkan. Kita susunkan data dulu 14. 27, 29, 30, 32, 35, 38. Okay, susun. So kita cari macam tadi kan. Repeat baliklah. Kat mana? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jom ke data cikgu ni. Okay, so ini adalah Q2. Q1 kat mana? Ini Q1. Q3 kat mana? Kat sini. Q3. Jadi, apakah jumlah antara kuartilnya? Iaitu 35 tolak 27. Jawapan berapa? 17 7 ya? 8. Apa cikgu ni? Apa cikgu buat 35 tolak 27? Dia suruh kira ke tak ada tak dia tak suruh kira pun. Okey, so kata kita dapat kita kira saja rajin kira macam ni. Okey, jadi kita nak antara jumlah dengan jumlah antara kuartil, kamu nak ambil yang mana? Julat. Julat ke? Okey. Cuba lihat balik. Bila ada soalan macam ni kamu tengok data. Datanya 32, 35, 38, 29, 27, 30. Antara 30, 20 sampai ni dia tak banyak jauh beza. Tapi tiba-tiba ada nombor 14. 14 ni kita panggil sebagai pencilan ataupun nilai ekstrim. Nilai ekstrim tu maksudnya dia tak tak setara lah dengan angka data yang lain ni. Tiba-tiba ada nombor yang terlalu kecil daripada data-data yang lain. Jadi bila ada situasi macam tu berlaku, kita tak boleh ambil jumlah. Tapi jumlah antara kuartil adalah yang paling sesuai untuk mengukur taburan set data ini. Okay, cuba tengok. Kalau kita ambil jumlah tadi kita kira 38 dengan tolak 14, jawapannya 24 kan?
Tapi bila kita kira jumlah antara kuartil, kita buat macam ni, kita dapatlah 8. 8 dengan 14, 14 dengan 8, 14 dengan 24. Mana yang paling hampir? Dah tentulah 8 kan? Kan? Contohlah dia ada 14. Sini 8. Sini 24. Mana yang paling hampir dengan 14? Itulah nombor 8 kan? Sebab itulah kalau untuk set data yang macam ni ada pencilan ataupun nilai strip, kita jangan ambil julat, tapi kita ambil julat antara kuartil. Itu je kerti. Tajuk statistik ni statistik lah ni. Tapi dalam silibus dipanggil sukatan serakan. Dia akan, kita faham, tapi kita kena faham juga apa fungsi julat. Dia ada 3 benda yang utama yang kamu kena ambil tahu. Julat antara kuartil dan juga sisihan piawai. Kenapa kita perlu belajar variance sisihan piawai? Kenapa? Sebab tiga-tiga ni akan adalah ukuran untuk melihat taburan set data. Kalau contoh set data tadi, set data yang kita ada ni, 14 ni tak ada. 14 ni tukar dengan 25 lah contoh. Jadi kalau 32, 35, 14 kita gantikan 25 lah contoh 38, 29, 37. So kita tak boleh ambil julat antara kuartil, tapi kita kena ambil julat. Sebab reasonnya tadi lah, bila kita kira julat ni saiznya, dia menghampiri dengan set data yang sedia ada itu. Okay, tapi untuk kes ini kita tak boleh ambil julat sebab ada nilai pencilan ataupun nilai ekstrim. Untuk buktikan, inilah macam cikgu balik, cikgu cari julat antara kuartil. So bila nampak nilai julat antara kuartil lebih menghampiri data 14. Alright? Faham dia bukannya sekadar kita kira, tapi kena faham juga fungsi yang kita kira tu. Iaitu julat antara kuartil dengan sisihan piawai. Okay. Untuk soalan B. Okay. Soalan B adalah perbandingan markah matematik di antara Siva dengan Punitha. Okay. Ingat cikgu cakap tadi, ada berapa jenis sukatan serakan yang selalunya diguna pakai? Ada berapa tadi cikgu cakap? Ada berapa? Please jawab. Ada 3. Apa dia tadi? Julat antara kuartil, sisihan piawai. Okey, julat kalau data tu okey, tak ada masalah. Data tu elok aja, tak ada tiba-tiba besar, tak ada kecil. Kita pakai julat. Kalau julat antara kuartil, bila ada pencilan. Yes, bila ada pencilan. Okey, kalau sisihan piawai, waktu bila kita nak pakai? Waktu dekat soalan B ni. Okey, kenapa cikgu kata waktu soalan B ni? Dekat soalan B, nampak tak ada perbandingan 2 data. Ni. Ada perbandingan 2 data iaitu Siva dengan Punitha. So sisihan piawai adalah paling baik digunakan untuk membandingkan. Catatlah di purata ni. Hari tu belajar dah cikgu sebut tapi masuk tinggal kiri. Tinggal kanan, tinggal kiri kan? Udah terlupa. Catat balik. Sisihan piawai digunakan untuk membandingkan 2 set data. Okay. Dia tak boleh pakai juga antara kuartil. Tak boleh. Sebab kuartil tadi special untuk bila ada pencilan sahaja. Okay. So, dia suruh kita kirakan min. Jadi kita kena kira satu-satu dah sebab ada 2 orang. Siva minnya berapa? Senang je nak cari min. 80 tambah 75 ni semua tambahkan. Kemudian kita bagi dengan berapa bilangan data ni. Ada 5 kan? Kata cikgu pakai rumus ni. Nampak ni kalau cikgu buat macam ni apa maksudnya? Ni benda macam huruf E. Apa tu? Jumlah. Sum of dalam bahasa Inggerisnya. Okay, sekarang cikgu nak cari purata, formula purata X bar ni. Sum of X bahagi dengan N. N apa? N besar? N besar apa maksudnya?
Cepatlah. Dah bagi kau pandai ni. Bukan cikgu dah pandai lah. Cikgu tak ada begitu. Cikgu dah tahu dah. Cepat. N apa N? N besar ni. Bilangan. Bilangan apa? Bilangan apa Syakir? Bilangan apa Syakir? Bilangan apa? Bilangan betul dah. Bilangan apa? Bilangan ujian tu. Bilangan ujian. Bilangan ujian lah sebab kita 5 ujian bulanan kan, yang 1, 2, 3, 4, 5. Tu saya cakap tadi, kita ada formula dah dikekalkan tapi kita tahu benda-benda tu apa. Kan, contohlah jumlah X. X ni apa? Jumlah X ni ialah jumlah markah-markahnya. 80 campur 75 campur 72 campur 88 campur 90 ni bagi dengan bilangan ujian tadi ada 5. So dapatkan setiap satu untuk Siva dengan Punita. Kenapa perlu cari min? Sebab dalam formula CCN PL1 nanti kan kita nak dia apa formula CCN PL1 yang kau buat tu? Cuba apa formula CCN PL1 yang kau pakai tu? Dia mesti ada punca kuasa. Punca kuasa 2 kat sini. Okey lah, ni ada masa. Right? Jumlah apa? Tengoklah formula yang kamu tulis tu. Tengok buku teks. Kita tak jumlah. Ni formula dulu, formula. Tengok dalam buku, formula untuk CCN PRY. Dia dalam buku teks tu, dia ada contoh ni, ada dua data macam ni, dia ada bagi contoh. Kita je tak perasan kot. Dah ke? Jumlah apa? Cepatlah formula ni. Cikgu tanya formula je. Tengoklah buku teks. X kuasa 2 Yes. Tak ada itu je lagi. per N Per N lagi. tolak X kuasa 2. X kuasa 2 ke tu? Cuba tengok dulu. Apa nama dia tak ingat. X bar tu min. X bar ni tu min. Kenapa cikgu tanya ni? Sebab formula ada. Kadang kita tak tahu nak pilih formula pula. Tu yang masalahnya kita ni. Kan? Jadi kalau kita tahu formula mana kita nak ambil, lepas tu kita tahu simbol-simbol ni mewakili apa, senanglah kerja kita. Okay, jadi kan dalam soalan ni dia minta kita cari min. Ni cikgu skip min dia kamu kira sendirilah daripada formula ni tadi setiap orang Siva berapa, Punita berapa. So nanti kamu carikan CCN PL1 untuk setiap seorang juga, Siva dengan Punita. Okay, masuk dalam formula ni lah. Nanti kamu kirakan ni X kuasa 2 ni maksudnya setiap nanti kuasa 2 80 kuasa 2 tambah 75 kuasa 2 tambah 72 kuasa 2 tambah 88 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2. Okay, yang ni boleh ni cikgu nak tunjuk ni, okey ke tak okey ni? Untuk penggunaan okey. Cikgu nak simak masa nanti kau tunjuk satu-satu. Okey, jadi cikgu kata guna formula ni kan. Okey, tengok jawapan yang kamu letak apa. Sama tak? Min Siva 81. Betul tak kamu kira? Tengok kertas masing-masing. Betul. Okey, Min Siva 81. Okey, CCN PRY Siva dapat tak 7.04? Dapat. Okey, semua orang dapat guna formula tadi kan? Okey, betul. Okey, Min Punita 81 betul? CCN PRY? Betul. CCN PRY sama tak? 2.37. Sama. Kalau sama bagus, alhamdulillah. Okey, lepas tu baru cikgu nak cerita ni tadi. Okey, untuk dapatkan yang ditanya tu prestasi siapakah yang lebih baik antara Siva dengan Punita? Okey, kita akan lihat CCN PRY yang bernilai paling kecil. Kenapa kita ambil nilai yang paling kecil? Sebab kalau CCN PRY tu namanya pun sisihan PRY. Apa maksud sisihan? Sisihan, apa maksud sisihan? Macam apa cikgu nak bayangkan Okay, kamu ada belajar sains kan? Cikgu nak masuk sains sikit. Ada belajar sains tak? Mesti tak ada kan? Sains biasa.
Sains biasa tak apa sains biasa. Okay, sains biasa tu ada tak cikgu? Ataupun tak tahulah cikgu dah belajar ke belum. Ada tak cikgu buat ada satu apa ya macam eksperimen lah, bukan dia gas bila kita panaskan ataupun cecair yang kita panaskan apa jadi dalam dia punya apa dalam tu yang bulat-bulat tu? Bukan jirim. Atom Ada tak? Kalau gas kita panaskan, apa jadi pada atom-atom gas tu? Ada orang tak. Cikgu nak tunjukkan apa maksud CCMP awal tu. Awal belajar tak ni? Dalam sains, cikgu tunjuk lah. Dalam sains, ada tak? Cikgu tak pastilah cikgu dah lupa dah benda ni, tapi cikgu masih ingat teori ni. Kalau atom-atom ni dalam pepejal. Cikgu budak sains, cikgu ingat benda ni. Pepejal. Disusunkan atom-atom tu rapat-rapat macam ni kan? Faham tak ni? Kan? Betul tak? Betul. Kalau cecair dia longgar sikit. Tapi dia masih dapat lah. Ni cecair. Ni cecair. Kalau gas macam mana? Jauh kan? Sekarang ni cikgu nak ceritanya dekat pepejal cecair dengan gas, mana yang kedudukannya sempit dan di antara atom-atom tu tak ada ruang sangat. Pepejal kan? Jadi yang sisihan tu ialah macam ruang-ruang tadi. Macam ruang-ruang dan sama ada pepejal, cecair atau gas. Ruang-ruang tu. Kalau nilai sisihan piawai tu kecil, jadi maksudnya masa tu kamu rasa pepejal ke cecair ke gas yang ada sisihan piawai kecil? Pepejal. Pepejal kan? Jadi kamu bayangkanlah, katalah Purita ni usahanya sebanyak macam pepejal ni, rapat. Jadi adakah prestasi Purita bagus? Ya. Mestilah dia bagus kan? Kalau kita punya sisihan piawai tu macam gas, besar sangat, maksudnya ruang di antara atom-atom tu besar, maksudnya kita tak ada usaha banyak untuk menghadapi ujian tu. Jadi tak baguslah semacam gas ni. Itulah nak ceritakan sisihan piawai tu. Sebab kita tak nampak benda tu, kita hanya pandai sebut. Tapi istilah tu kita tak faham betul. Sebab tu kita tak boleh nak jawab soalan bila dia nak kita fikir. Kenapa bila ada dua data macam ni, sisihan piawai yang bernilai kecil kita ambil kerana bermaksudnya data-data tu duduk rapat-rapat. Sisihan piawai kecil tu maksudnya ruang di antara data tu sedikit kecil. Itu maksud macam tu. Kalau data sisihan piawai tu besar, maksudnya data tu berterabur jauh. Jadi tak boleh ambil lah untuk prestasi tadi. Prestasi yang lebih konsisten ialah Purita. Okey. Semua orang faham Faham? Tak faham? Okey. Cikgu harap jelas lah ni. Kalau ada soalan macam ni, dah boleh jawab dah. Sebab cikgu dah terang dia tu. Okey. So soalan nombor 5. 5 dengan 6 ni yang mencabar ni. Yang ramai yang tak boleh buat. Alright. Kita ada sampai 12.30 kan? Sekarang baru nak 12. Okay, cikgu terpaksa ni lah bincang benda ni. Alright. Untuk nombor 5A, kita ada juga yang dah dapat juga ni 5A ni. Okay, sebab ramai tak dapat, kita kena tunjuk lah. Okay, 5A, hitung sisihan piawai. Okay, kita lihat ini dalam jadual. Okay, dalam jadual, tapi dalam buku teks ada contoh kot rasanya yang melibatkan jadual ni. Kalau tak silap cikgu.
sebab apa ya? Buku teks. Dia lebih kurang macam ni soalan ni. Kamu tengok sama-sama ni cik. Dua. Dua-dua dah. Sebab buku teks tu bagus sebab ada contoh. Cuma dekat soalan nombor 6. Mana ya yang tak ada dalam contoh? Tak ingat. Dua-dua ya? Dua-dua ke? Mana dua-dua? Cari. Ini dah sepuluh berapa? Allah, semua orang tengok. Saya dua-dua. Tahu tak dia cakap tadi? Tu dua-dua. Tu siapa yang tak tahu kat mana nak rujuk buku teks, tengok. Buku teks muka surat dua-dua. Dia lebih kurang lah kan. Bukan soalan tu sama sebiji. Lebih kurang. Kalau dia bagi soalan dalam bentuk jadual macam ni, kalau dalam buku teks, dia punya atas ni bilangan murid. Bilangan buku, bawah ni bilangan murid. Tengok macam mana dia kira. Okey, kita nak cari dalam soalan tu dia nak variance, tapi tak ada masalah sebab daripada variance kita boleh dapat sisihan PY, tapi keadaannya sama je. Okey, semua orang yang tak dapat tu, cuba tengok muka surat 222 buku teks. Okey, cuba kira sekarang. Mula-mula kamu nak kira apa? Kirakan dulu min-nya. Ataupun X bar tadi, siapa tak tahu dah sebut tadi kan. Macam mana dapat dia punya means? Bilangan murid darab dengan markah. 1 kali 80 tambah 1 kali 81 tambah 3. Ulanglah semua ni sampai habis. Okey, semua orang kena buat sama-sama ni. Buat sekaligus serentak. Tak adalah dulu depan nak buat, tak ada masa dah. Lepas ni nak buat buku kerja pula. Okey, lepas tu bagi dengan berapa? Bagi dengan bilangan murid, jumlah bilangan murid. Itu 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3. Okey. Jadi semua berapa dah? Dapat berapa min dia? 11. Ni jumlah bawah 11. Min dia dapat berapa? Min. Kita guna kalkulator. Berapa? 82.6364. 82.6364. Banyaknya. Kalau ambil 82.6, tak apa, kita ambil sebab kita belum selesai lagi. Okay, lepas tu nak cari sisihan PY. Dalam buku teks tu variance, kita just ubahkan punya kuasa 2 nanti kita tambahkan. Okay, macam mana dia buat? Bilangan murid 1 ni, itu cara, ada 2 cara kan? Atas dan bawah, nampak tak? Ada cara atas, dia buat 1, lepas tu dalam kurungan 80 tolak dengan min. Kan setiap satu buat macam tu. Dia ada 2 cara. Okay, kalau cikgu akan ambil kaedah alternatif. Yang bawah tu, lagi senang. Lagi pendek. Tapi jawapannya akan dapat sama. Okay, kita ambil yang kaedah bawah tu. Kaedah bawah tu, bilangan murid yang 1 tu, 1, kita darabkan dengan markah atas tu 80 tapi kuasa 2. Okay, ulang balik. 1, 81 kuasa 2. Tambah 3, 82 kuasa 2 tambah 3, 83 kuasa 2. Ulang sampai habis. Cikgu punya ni agak bising sikit kan? Bising. Sebab cikgu dekat dengan laptop ni. Okay, bawah nak bagi berapa? Dah yang jumlah tadi. Yang 11 tadi. Okay, sebab ini adalah sisihan PY, kita kena letak punca kuasa. Oh, tertinggal. Tolak dengan min. Min kita tadi sikit ke bawah ni sebab dia tak muat. Tapi ni kena kuasa 2 panjang sikit lah kamu kena kira ni. Okay, berapa? Cuba kira dapat tak jawapan dia? 1.366. 1.366. Kawan-kawan lain? Jawapan skema berapa? 1.388.
Okay, dia kan kalau ada beza-beza tu, okay, kalau dalam skema bagi 1.37 sebab dia bunda 6 ni masuk sini tambah 1. Okay, dia berbeza-beza jawapan kita tu kalau kita dah bunda siap-siap min kat sini. Okay, so kalau dalam proses mengira, kalau belum selesai, min ni kita ambil je semua. Jangan bunda siap-siap. Bila bunda siap-siap, nanti jawapan akhir dia akan lari. Okay, faham ni? Faham tak? Jelas tak? Faham. Okay. Sama je untuk apa-apa. Even kalau subjek kimia pun ada pengiraan pun dia macam tu. Dia tak boleh terus gunakan. Nanti jawapan akhir dia akan berubah. Okay. Macam ni. Tadi dapat 1.38. Tu mungkin dah digunakan dalam min lah tu. Letak je macam ni. Okay. Dawisha, boleh tak Dawisha? 5A tadi? Dah boleh kan? Mungkin kita tersilap ambil formula ya Dawisha? Cikgu. Yelah macam tu lah, dia memang statistik. Seronok tu bila dia betul, tapi bila salah tu sebab dia data dia banyak. Bila kita kira tu tak boleh ada mistake. Kalau mistake, alah nak kena repeat balik kan, nak kira balik apa yang jadi masalah tu. Dia tak boleh buat silap. Okay, so kita nak mahirkan cara ni tu je lah buat banyak latihan. Okay, dah 5 Syakir? Syakir okay? Alif? Okey tu. Okay. Boleh cikgu tahu? Cikgu tak tahulah bila buka sekolah ni. Kalau buka sekolah pun buka untuk form 5 dengan form 6. So common ni bila cikgu nak jumpa pun tak pasti lah. Tapi cikgu cuba sebaik mungkin lah nak mengajar kamu online. Tapi kalau cikgu usaha macam tu, kamu pun kena usaha lah lebih juga attend kelas cikgu, masuk kelas cikgu, buat kerja cikgu bagi. Kesian agak cikgu usaha sungguh-sungguh ni mengajar kamu ni. Okay, yang kedua. Seterusnya, soalan yang sama tapi situasi berbeza. Seterusnya hitung sisian piawai baharu apabila seorang murid dengan markah 83 meninggalkan kumpulan itu. Maksudnya dekat budak ni bilangan untuk markah 83 ada 3 orang budak asalnya tapi seorang dah keluar. Kalau seorang dah keluar, apa jadi dengan min, apa jadi dengan sisian piawai? Berubah ataupun tetap sama? Berubah ke ataupun tetap sama je macam ni? Saya jawab. Hello? Adalah pula ni, tidur ke? Ada. Faham tak? Faham tak maksud soalan nombor 2 ni? Faham. Siapa yang jawab ni? Amin. Ya, Ego. Amin. Sekarang ni, budak yang dapat markah 83 ni, Min, asalnya ada 3 orang kan? Seorang dah keluar. Amin rasa nilai min nanti sama ke tak sama? Min berubah sikit je. Min berubah sikit kan? Perlu tak kira semula? Kena Kita kira ambil balik. daripada ni je. Kira balik lah sebab tu dia kat sini dia suruh cari sisian piawai baru. So kena buat balik min yang baru. Kamu tulislah sikit min baru. Min baru. So, kena bagi tahulah kita bukan nak cari min yang ini, kita cari min yang baru. Tapi keadaannya sama je. Kiraannya sama je. Cuma dekat 3 ni kamu kena ganti 2. Okay, semua orang kira-kira. Jangan cikgu pula kira seorang-seorang. Kalau yang periksanya kamu cikgu buat soalan je. Okay. Yang dekat markah 83 tadi ada 3 orang budak. Kamu kena ganti berapa? Kena ganti berapa kat sini? 2. Okay. Yalah, betul lah ni. Sebab seorang dah keluar. Tambah berapa? Okay, ni tulis balik. Kita berubah. Dia berubah dekat markah. Ni 1 cikgu tulis. 1. Okay. Yang bawah cikgu nak bagi dengan berapa? Per berapa? 10. Yes, pandai. Kena tolak aja. Okay, sekarang berapa min baru yang kamu dapat? Kira guna kalkulator.
Okay, berapa min dia? 82.6. Cukup dia tak ada poin-poin lebih-lebih lagi. Tak ada. 82.6 macam ni. Ada lepaskan ni ada lagi nombor tak? Kawan-kawan yang dah kira sekali. Bila kita kira, kita faham sekali lah. Tak ada lebih-lebih. Tak ada. Okay. So kita dah dapat min baru. Sekarang kita nak kira apa pula? Next step. Buat macam kat atas tu kan. Kita nak tulis apa ni? Bulat-bulat tu. Benda bulat tu. Betul. Kuasa lepas tu letak maklumat tu lah. Kuasa ke? Ada ke kuasa? Apa beza? Okay. Siapa yang cakap tu? Apa ni Okay, Ami. Apa beza ni dengan ni Afi? Mana ni? Mana ni? Cikgu tu dia lambat Oh. Dia dekat tepi ni. Okay. Beza dia ada kuasa dua. Iyalah, ada kuasa dua. Yang kuasa dua tu apa kita sebut? Ni kita dah habis dah tajuk ni minggu ni. Minggu depan nak tajuk lain dah ni. Yang ada simbol tu, yang ada kuasa dua tu, kita panggil apa? Variance. Kalau yang bawah tu? Sisi yang bawah. Yes. Kena beza ya. Kena pandang beza. Daripada nanti terlibat. Okay, jadi sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari Sisi yang bawah. Yes, sisi yang bawah. Kita tulislah sikit baru. Sisi yang baru, bukan yang atas tadi. Okay, jadi repeat balik apa yang kita buat tadi. Cuma kita ubah dekat bilangan bulat yang dapat markah 83 tu jadi 2. Dan juga bawah dia bilangan murid tu jadi 10. Min juga kita ubahkan semula jadi 82.6. Okay, cuba semua orang buat kira sama-sama supaya kita dapat detect. Dan bila kita buat banyak kali, kita akan ingat. Berbanding kita tengok aja tanpa buat. Okay, buat. Semua orang buat. Kira. Kereta tu boleh tekan aja semua tu. Kurungan-kurungan semua tu. Kalau sama cikgu dulu, kena buat manual. Letihlah sikit. Mana ada kalkulator yang boleh keluar saintifik macam ni, tak ada. Kat tu dah orang dulu dia cakap. Bukan nak kata sikit pula, orang lain pun sama. Okay, tolakkan dengan min je, cikgu bawah sikit sebab tak muat. 82.6 kuasa 2. Alright, dorang cikgu kirakan dapat berapa sisi yang PIY baru ni? 1.428. 1.428. Okay. Nurul, Ainin, Sofia. Ainin, panjang nama nak panggil apa ni? Nurul ke, Ainin ke, Sofia ke? Bukan saya jawab cikgu. Siapa jawab? Atia? Siapa jawab? Cikgu tak perasan. Atia jawab, sorry Atia. Atia jawab 1.428. Kawan-kawan yang lain yang tak dapat tu, especially yang tak dapat tu, yang kena kira betul-betul tu. Alif. Cikgu panggil Alif. Cikgu nampak siapa lagi ni? Cikgu ni variance ke? Ini sisi MPY. Betul. Dia terbalik tau. Kalau variance jadi kuasa 2. Jawapan masih kuasa 2. Tapi kalau sisi MPY masih ada punca kuasa. Siapa lagi budak lelaki kedai ni? Syafiq Daus. Hafiz Daus. Seorang tu Syafiq Ikhwan. Faham tak ni? Ya. Dah boleh. Dapat tak 1.428 tu? Kira sama-sama tau. Dapat? Syakir mana Syakir? Dapat? 1.428. Tengok jawab skema cikgu tadi betul tak? 1.43 kat sini. Tak apalah dia lari sikit. Yang ini dia bukan salah, bukan lari. Sebab dia bundarkan kan. Dia letak 1.43. Kalau tak nak ini boleh. Bukan kata ni salah, betul je.
Baca cakap tadi maksimum ada berapa nombor, berapa figure. Kalau nak tulis, ada 5. Tapi tak boleh kurang daripada 3 lah kalau untuk data macam ni. Sebab lepas titik perpuluhan tu sekurang-kurangnya ada 2 tempat. Okey, boleh kita teruskan nombor 6? Boleh? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Semua betul ya, betul faham ni. Sekarang nak buat latihan dalam buku kerja tu pula. Cuba cabar diri sendiri. Boleh tak buat? Sebab nanti kena periksa, kita kena buat sendiri kan? Okey, cuma soalan B ni dia tak ada contoh dalam buku teks lah. Ini memang betul-betul aplikasi dengan apa yang kita apa? Kita faham lah. Dia tapi TP5. TP6 ada contoh dalam buku teks ni. Yang ni tak ada. Okey, dia hanya beri dia kata ada 8 nombor. Sisi ampere awalnya ialah 2.25. Okey, satu set nombor yang lain ada 4 nombor. Sisi ampere awalnya 1.5. Okey, mula-mula cikgu fikir benda ni pun macam tak boleh nak jawab. Tapi kita pegang setiap soalan mesti ada jawapan. Jadi usahalah macam mana pun caranya kan kita nak selesaikan soalan. Sebab dia nak cari variance yang baru. Okey, jadi ni mungkin tak ada siapa yang dapat, so cikgu kena terangkan lah. Jadi kita kena buat satu ungkapan. Okay, macam mana kita nak dapat sisi ampere Y? So kita tuliskan semula formula untuk dapat sisi ampere Y. Apa formula sisi ampere Y? Sisi ampere Y yang benda ni. Apa formula tadi? Jumlah X kuasa 2 okey, per N tolak min kuasa 2. min kuasa 2. Jangan lupa benda ni. Kunci kuasa. Kunci kuasa. Okey, berbalik kepada apa nama ni, rumus asal ni, kita cuba kaitkan dengan apa yang diberi kat sini. Jadi kita buatlah ada 2 sisi ampere Y yang berbeza. So kita kena kira, okay, yang pertama kita buat yang set data yang pertama tu yang ada 8 nombor tu. Kita gantilah sisi ampere Y tu dengan 2.25. Okey, yang ini kita tak tahu, kita tulis semula. N ni kita tahu sebab kata dapat data, dapat nombor. Jadi tolak ni pun kita tak tahu, kita letak je. So ini masuk balik. So kita cuba permudahkan, N ni kita tahu, N tu kita ganti 8. Okay, 8. Jadi kita buka kurungan ni bila kita dah belajar dah masa tingkatan 2 dalam rumus algebra. Kita nak buang punca kuasa, apa jadi pada nombor di sebelah sini? 2.25 kuasa 2. Okey, 2.25 jadi kuasa 2. So kat sini jumlah X kuasa 2 per 8 tolak X bar ini. Okay, sekarang 8, bukan 8 Sekejap. Cikgu tak guna 8 ni, cikgu tak guna 8. Kalau kita buat macam ni jadi susah. Kita biarkan dia N saja. Kita biarlah, tak payah 8. So kita jangan tukar, kita letak N je. Jadi dia susah kita nak buat. Okay, jadi ni kuasa 2 kan. 2.25 kuasa 2 dapat berapa? Kira cep. Apa? 5.0625. 5.0625. 5.0. Okay, untuk yang kedua ni, sekejap cikgu dah buat cikgu buat sikit. Cikgu try dah. Ni tadi. Ini sama 1 dan 5 plus 2. Ini ada 5 plus 2 dapat 2. Ini 2.25.
Cikgu rasa cikgu tukar ni 8 lah. Cikgu tukar 4 selesai. Okay, jadi tukar 8, kita tukar 4. Ni 8, ni 4. Okay, yang ini cikgu selesaikan, kita buat macam ni. X pasal 2. Sekarang cikgu nak cari jumlah dia ni. Dia akan jadi 8x. Ini agak complicated sikit lah ya. So 8 ni nanti cikgu akan darat kat tepi. Sama juga macam ni. Ini akan jadi 4 kat sini. 4 pun darat kat sini. So nanti dia akan jadi 5.0625 kali dengan 8. Dia akan jadi 40.5. So yang ini pula 2.25 kali dengan 4. Kali dari 9. Kenapa cikgu kira ni? Pasal cikgu nak masuk dalam formula ni. Untuk cari variance, so punca kuasa tak adalah. Kan? So bila kita dapat ni dengan ni, okay, so kita akan masuk dalam variance. Variance is benda ni kan? Okay. So tengok formula dia. Ni ibaratnya cikgu ambil benda ni. Yang ni. Ni 40.5 ni. So 40.5 tambahkan dengan ni pula. Kan kalau variance kan untuk data yang baru kena tambah dua-dua benda ni. Jadi cikgu tambahkan 40.5 tambah dengan 9. Lepas tu cikgu bahagikan dengan jumlah nombor. Nombornya 8 campur 4. 12. 4. Jadi kamu tekan kata 40.5 tambah 9 bagi 12. Kamu akan dapat 4.125. So ini dah jawapannya. Okay. Kalau tak apa nanti kamu tengok balik rekod cikgu rekod ni untuk lesson lah. Alright, cikgu nak habiskan yang sekali jam 6. Agak boleh faham lah yang cikgu kira ni. Sebab dia tak ada data lain, ini je yang kita boleh pakai. Okay, berikut ya. Cikgu, Ya. kalau saya guna rumus variance terus, Betul, masukkan semua tu. masukkan semua tu. Macam mana? Maksudnya ambil sisi yang bawah tu campur je 2.25 campur 1.5. Sisi yang awal tu kuasa 2 kan, lepas tu darat dengan 8. Lepas tu tak tambahkan dengan yang 1.5 kuasa 2 darat dengan 4. Ke macam mana? Dapat tak jawapan? Dapat? 4.125 juga boleh juga cara tu. Cara yang cikgu nampak. Kalau itu pun boleh juga sebab sisi yang bawah ni adalah boleh nak cari variance kan. So 2.25 kuasa 2 darabkan dengan 8 dapat 40.5. Sama juga kan? Sama je. Okay. So cikgu harap faham lah ataupun guna cara yang tadi lah. Ringkas sikit. Okay. Nombor 6. Nombor 6 ni ada contoh dalam buku teks. Ini bukan surat apa Contoh ni dekat belakang-belakang sikit, masalah sikit. Dalam penyelesaian masalah rasanya. Dekat surat apa? Surat 236. 236. Okey. Yang ini satu set 5 nombor dengan min 10. Ada 5 nombor. Min 10, balance 2. Digabungkan dengan set 7 nombor dengan min 12, balance 25, sorry. So kita nak kira yang pertama min. So kena tahulah berapa jumlah data untuk 5 nombor tu. Kalau nak dapat min kan
min sama dengan jumlah X per N kan. So min kat sini 10. Jumlah ni tak tahu. N ni adalah 5 untuk yang pertama. Yang kedua sama juga jumlah X per dengan N. Min dia ialah 2.5. Jumlah X tak tahu. Per N ni dengan 7. So kita boleh dapat sebenarnya jumlah X tu 5 kali 10 adalah 50 untuk jumlah data yang pertama. Yang keduanya 2.5 kali dengan 7 berapa? 2.5 kali 7 17.5. 17.5. Okay, dapat jumlah X. So dia nak min 5 tu variance. Oh ya, sorry. Cikgu ambil silap boleh dia punya tu 12. 12. Silap ambil nombor pula. 12. Jadi berapa? 12 kali 7. 12 kali 7, 80. 84. Okay, jadi min yang baru 50 tambah dengan 84 bagi berapa di atas semua tadi? 5 campur 7 lah. 5 campur 7. Okay, berapa tu? 67 per 6. 87 per 6. Min ni. 67 per 6. Oh, kamu jawapan dalam pecahan. Tukar dalam perpuluhan. 11.167. Macam tu. Tahulah cantiknya. Kita tengok skema dia dulu. 17. So kita buat 11.17. Okay, untuk yang kedua, ini kita melibatkan variance lah pula. Variance. Okay, sebab dia minta variance yang baru kan. Ini kena kira variance 2, yang ini variance 2.5. Okay, yang ini jumlah pandang sikit lah. Yang ni kira berapa ni? Jumlah X kuasa 2. Ini tadi 2 kan? Yang ni adalah 2. Tapi cikgu letak dia kuasa tak payah. Dia kuasa itu nak sisakan buat. Dua ni sama dengan jumlah X kuasa 2, tak tahu. Atau dengan berapa tadi? 5. Tolak dengan min dia 10 kuasa 2. Ini kita selesaikan. Satu. Kemudian kat sini pun sama. Kamu ada ke sekarang ni? Ada. Sikit lagi. Tak dah 2 setengah. Okay, ni dengan 7 tolak min ni berapa min tadi? 12 Tak nampak dah datang ni kat atas. Jadi ini kita selesaikan lah. 2 tambah dengan 100. Lepas tu kalikan dengan 5. Untuk dapat jumlah X kuasa 2. Yang ini pun sama. 2.5 tambahkan dengan 144. Yang ni lah maksud juga 12 kuasa 2 ni. 144. Kalikan dengan betul. Yang ini bersamaan dengan jumlah X kuasa 2. Berapa ya semuanya ni? $510. Oh. Ini betul macam kira betul ya.
tambah 74 jarak dengan 7. 1,025.5 ini untuk jumlah X prosedur. Kenapa cikgu pilih benda ni? Sebab nak masuk balik dalam formula variance. Min pun kamu kena kira, min dah kira kat atas. So nanti kita ambil terus lah. Yang min kat atas ni kan kita kira 11.17 kan. Okay, kat sini. So dia punya variance baru. Kita jumlahkan EX kuasa 2 dengan yang ni. 510 tambah dengan 1,025 yang 5. Kalikan dengan data tadi berapa? 5 campur 7, 12. Tolak dengan min 11.17 kuasa 2. Okay, berapa dapat data ni? 3.2639. 2639. Kalau kat sini dia nampak ni, mungkin dia tak betul. Dia mudahkan kot. Kita tengok. Dia ada lambat sikit je belakang kan? Dia tak mudah dalam proses kerja 6-7 tu kot. Kalau tadi kamu skor apa? 3.2 apa? 2639. 2639 kat sini. Dia dah undangkan yang 9 tu jadi 4 kat sini kan. 3.264. 3.264. Betul ke? Figure semua ni? Figure Encik Kira ni betul tak? Betul. Betul. Nanti dengan 12. Mungkin cikgu ni. So macam tu lah keadaan dia nak kira dia. So nanti cikgu nak tunggu try lah soalan yang berupa SPM tu. Cuba selesaikan. Ini banyak soalan SPM tu. So minggu ni kita dah habis untuk bab ni. Nanti minggu depan kita masuk bab yang baru lah. Right, cuba minggu ni kamu cuba enhancekan dengan latihan-latihan yang perlu berfikir, kira lah daripada buku kerja tu. Cuba habiskan dalam buku kerja. Ya saya. Sempat lagi tu nak tanya. Tanya apa sayang? 3A yang tadi yang 3.9 tu ada ramai tak dapat. Tadi pun tak dapat sangat. 3A. Kan jawapannya 3.894. Kebanyakan dapat 3.94. Jadi dia macam Cikgu pada yang ni ke? Yang ni? Variance ni? Variance ke CCMP yang tak sama tu? Variance. Bila variance tak sama, CCMP awam tak sama. CCMP tak sama lah. Kalau kat sini dia bagi berapa? Yang 3A ni 7.33 variance ni yang benda ni? Tak sama? Majority? Ya. Okey, cikgu dah kira tu macam cikgu tak ingat. Lepas ni kamu kelas apa? Masyarakat. Macam ni, cikgu tolong kirakan video ni cikgu record sampai yang cikgu kira 3 ni. Kamu boleh live dulu lah, nanti cikgu akan sharekan video ni, kamu tengok balik. Okey, macam tu. So cikgu akan sharekan jawapan cikgu lah kat sini kalau macam tak sama dengan skema tu. Boleh tak sebab dah masuk 12.32 nanti Ustazah marah pula. Okey, ya? Boleh ya? Boleh. Hello?
pada lebih masa ni, nanti Ustazah marah kamu. Tapi nanti cikgu sharekan video ni. Nanti kamu tengok kat situ jawapan ni berapa. Okay? Dah. Kamu boleh keluar dulu. Nanti soalan buku kerja tu buat untuk minggu ni. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Sama-sama. Now, express dua bertemu orang dengan ini dua ketiga enam dengan enam tiga pasal dua itu pasal tujuh enam posisi yang awal tiga poin 9 7. Okey, jawapan yang sebenarnya. So, soalan kita tadi. Okey, itu saja. Nanti boleh semak kat sini ya.
Okey. Terima kasih. Bye.